Assalamualaikum dan salam syurgaku sayang. Buletin UKAS edisi malam 10 Julai 2021 bersama saya Alfairis Jemurin. Berita utama, Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS mencapai kata sepakat akan terus menyokong Kerajaan Perikatan Nasional PN di bawah kepimpinan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Menurut Ketua Menteri Sarawak Datuk Parti Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg, ini bukan masanya untuk berpolitik yang akan menggugat kestabilan negara. Sebaliknya, pengerusi GPS itu menegaskan semua rakyat Malaysia ketika ini harus bersatu untuk menangani krisis pandemik COVID-19. GPS wishes to state that it is supporting the PN government under the leadership of Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Haji Muhyiddin bin Muhammad Yassin. Number two, this is not the time for politicking that will undermine the stability of the country. This is the time for all Malaysians to consolidate and unite and bring the country out of the pandemic crisis. Those two are the important stand made by GPS. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Tertinggi GPS di Ibu Pejabat PBB Putrajaya pada Sabtu. Mesyuarat berlangsung kira-kira selama sejam itu bertujuan membincangkan situasi semasa politik yang sedang berlaku di Kuala Lumpur. Antara yang hadir timbalan-timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Douglas Ugambas, Tan Sri James Jemut Masing, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan serta barisan pucuk pimpinan GPS yang lain. Laporan seterusnya, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Zon 6 Miri telah menerima peralatan sanitasi sumbangan Persatuan Hakka Miri dan Pemuda Hakka Miri bagi membantu membasmi penularan COVID-19 di tempat awam. Sumbangan telah disampaikan Presiden Persatuan Hakka Miri, Datuk Lee Kim Shin kepada Ketua Jabatan Bomba dan Penyelamat JPBM Zon 6 Miri Sarawak, PGKB 1 Lopoh Pyong di Balai Bomba Lopeng pada Khamis. Beliau yang juga Menteri Pengangkutan Sarawak memberitahu sumbangan berupa 12 set electric spray drum 20 litres dan electric air blower sprayer itu akan mempercepatkan operasi sanitasi setiap hari yang dilakukan oleh bomba dan penyelamat. Sebelum ini, anggota bomba menggunakan penyembur manual untuk operasi sanitasi. Untuk rekod, anggota bomba perlu melakukan kerja-kerja sanitasi sekurang-kurangnya 12 tempat sehari di bahagian Miri. Sementara itu, pengerusi Persatuan Miri Hakka Liu Han Ping berkata pihaknya mengambil berat mengenai keselamatan barisan hadapan seperti anggota bomba yang bekerja tanpa lelah untuk memerangi penularan pandemik COVID-19. Katanya walaupun tidak seberapa, sumbangan itu diharap dapat membantu memudahkan lagi kerja-kerja sanitasi pada masa akan datang. Selanjutnya, Ahli Parlimen Tanjung Manis Insinyur Yusuf Abdul Wahab menyumbang seunit alat perubatan Vital Signs Monitor kepada Pejabat Kesihatan Sarike untuk kegunaan Pusat Pemberian Vaksin PPV Daerah Sarike di Dewan Suara Sarike. Penyerahan sumbangan itu diadakan dalam majlis ringkas baru-baru ini bertempat di PPV berkenaan. Selain itu, Insinyur Yusuf turut menyumbang 3 unit termometer body temperature scanner untuk kegunaan PPV Sarike. Beliau kemudiannya meninjau proses pemberian vaksin di PPV berkenaan di mana sebanyak 1,234 dos vaksin telah diberikan kepada penduduk Sarike. Berikutnya, mengenai agihan baucer bantuan pakaian seragam Yayasan Sarawak kepada seramai 246 pelajar di Dewan Undangan Negeri Dun Tanjung Datuk. Simbolik penyampaian disempurnakan oleh Adun Tanjung Datuk, Datuk Amar Datin Patinggi Japilah Anu mewakili pengarah Yayasan Sarawak kepada Wakil Pegawai Pendidikan Daerah Lundu, Kamisah Narudin pada Khamis. Dalam majlis sama, Datuk Amar Jamilah turut menyampaikan insentif pelajar cemerlang Sijil Pelajaran Malaysia SPM dan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM tahun 2020 berjumlah RM10,200 kepada seramai 45 pelajar cemerlang bagi Dun Tanjung Datuk.
Semasa berucap, beliau menzahirkan rasa bangga dan syukur atas kecemerlangan anak-anak Lundu dan berharap ianya berterusan sekaligus melahirkan generasi pemimpin yang hebat pada masa akan datang. Selain itu, sebanyak 13 badan bukan kerajaan, NGO dan persatuan dalam daerah Lundu turut menerima geran E-Khas dengan nilai keseluruhan berjumlah RM51,000 bagi tujuan pelaksanaan aktiviti termasuk kebajikan ahli. Majlis juga telah menyaksikan simbolik penyampaian projek fasilitasi pertanian kepada 5 penerima bernilai RM7,000 setiap satu, yang mana jumlah keseluruhan peruntukannya adalah RM35,000. Dalam pada itu, Dato' Amar Jamilah selaku mewakili anaknya yang merupakan ahli Lembaga Pengarah Persatuan Peladang Sarawak merangkap Ketua Pemuda PBB Tanjung Dato' Azizul Anwar Pihin Sri Adenan turut menyumbang 2 unit alat nyahkuman kepada SMK Lundu dan SMK Sematan. Azizul Anwar juga telah menyumbangkan sebanyak 88 pek bekalan makanan yang diuruskan oleh Persatuan Bekas Tentera Daerah Lundu, Persatuan Bekas Polis Daerah Lundu dan Perkim Lundu, yang mana simbolik penyerahan juga disempurnakan oleh Dato' Amar Jamilah dalam majlis yang sama. Seterusnya di Miri, Kerajaan Sarawak tetap menunaikan janji seperti mana yang pernah diumumkan sebelum ini, termasuk pembinaan baru gereja di Taman Tunku Miri. Pembinaan gereja yang menelan kos sebanyak RM2 juta itu telah diumumkan Ketua Menteri Datuk Patigi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg semasa lawatannya ke gereja St. Barnabas, Taman Tunku pada Ogos 2020. Adun Lambir Ripin Lama telah menyerahkan cek daripada Ketua Menteri yang disalurkan melalui Unit Hal Ehwal Agama-Agama lain UNIFOR dalam satu majlis ringkas ketika mengadakan lawatan ke Gereja St. Barnabas, Taman Tunku Miri pada Khamis. Sementara itu, pengerusi Gereja St. Barnabas Jeffrey Jau yang ditemui melahirkan rasa syukur dan berterima kasih kepada Ketua Menteri di atas pemberian peruntukan kas tersebut. Katanya peruntukan kas itu datang tepat masanya kerana bangunan gereja baharu telah siap 60% dan amat memerlukan dana tambahan untuk menyiapkan pembinaan gereja tersebut. Dalam perkembangan lain, Ripin turut menyerahkan cek projek kecil luar bandar MRP bagi menaik taraf Dewan Serbaguna Bakam seperti yang diumumkannya pada Majlis Perasmian Dewan PPR Sungai Rait Lambir pada April lepas. Cek berjumlah RM10,000 itu diserahkannya kepada Ahli Jawatan Kuasa Dewan Serbaguna PPR Sungai Rait. Manakala di Dun Tupong, pemberian vaksin COVID-19 secara outreach di Dewan Serbaguna Kampung Sagah Tupong pada Khamis berjaya memvaksinasi seramai 420 penduduk. Sasaran penduduk yang menerima vaksin adalah dari Kampung Sagah, Taman Banjaran Serapi dan Serapi Jaya. Adun Tupong Fazruddin Abdul Rahman bersama dengan Ahli Dewan Negara Senator Dr. Zaidi Suhaili turut hadir meninjau pelaksanaan program dan kedua-duanya dilihat amat menitikberatkan kelancaran proses selain memastikan penduduk di kawasan Dun Tupong menerima vaksin dengan selesa tanpa sebarang masalah. Pemberian vaksin dilakukan sendiri oleh 7 orang doktor dengan bantuan 20 jururawat dan pegawai klinik kesihatan Petrajaya seawal jam 8 pagi dan semuanya berjalan dengan lancar dan teratur. Turut membantu dalam usaha menjayakan program adalah para exco, cawangan dan ahli jawatan kuasa ranting PBB Tupong. Dalam pada itu, seramai 85 penduduk di Kampung Sungai Tarum, Engkeranji menerima vaksin di Pusat Pemberian Vaksin PPV Balai Raya Sungai Tarum, Engkeranji pada Khamis. Menerusi tinjauan yang dilakukan anggota polis Diraja Malaysia PDRM dan Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela turut ditugaskan bagi mengawal keselamatan serta memastikan garis panduan SOP dipatuhi dengan betul. Dalam pada itu, program pemvaksinan yang bermula dari jam 8 pagi hingga jam 2.30 petang itu telah berjalan dengan lancar dan mendapat sambutan yang baik dari masyarakat setempat. Di Sri Aman, seramai 1,710 orang telah lengkap menerima dos kedua vaksin jenis Sinovac. Setakat hari ke-6 program imunisasi COVID-19 kebangsaan di Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Sri Pantu pada Khamis. Tinjauan UKAS mendapati program itu mendapat sambutan menggalakkan dari masyarakat setempat sekaligus membuktikan bahawa rakyat kini semakin sedar akan kepentingan dan kelebihan pengambilan vaksin COVID-19. Pada hari itu turut diberikan vaksin dos pertama kepada lebih 100 orang yang tercicir dalam senarai sebelum ini, termasuk yang baru mendaftar secara terus walk-in. Dalam masa yang sama, anggota polis, Rela dan JPAM juga ditugaskan untuk menjaga keselamatan serta memastikan prosedur
Prosedur Operasi Standard SOP sentiasa dipatuhi sepenuhnya. Selanjutnya, sasaran seramai 250 orang untuk menerima vaksin COVID-19 jenis Sinovac bagi dos kedua di Pusat Pemberian Vaksin PPVRTC Munggu Lalang, Simunjan pada Khamis telah dicapai. Ini sekaligus merekodkan jumlah keseluruhan yang berjaya divaksinasi setakat 5 Julai 2021 sehingga kini adalah seramai 1,077 orang. Dimaklumkan pemberian vaksin di PPV tersebut dibuka kepada dua sesi iaitu sesi pagi bermula jam 8 hingga 12.30 tengah hari manakala sesi petang bermula jam 2 petang sehingga 5 petang. Penerima vaksin ketika ditemui berasa lega dan berterima kasih kepada Kerajaan Sarawak kerana memberikan vaksin secara percuma kepada seluruh rakyat. Mereka juga hadir mengikut masa temujanji yang ditetapkan dengan pematuhan SOP yang dikawal selia oleh PDRM, rela serta sukarelawan. Sekian edisi malam bersama saya Alfaris Jumuri dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.